Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kepada semua. InsyaAllah hari ini kita forum pembelajaran sirah tahun 4 di bawah tajuk pembangunan negara Islam dari segi pendidikan. Sebelumnya awak dah belajar dah pembangunan negara Islam dari segi pembinaan masjid dan pentadbiran. Kali ini awak akan belajar tentang pembangunan negara Islam dari segi pendidikan. Pendidikan Islam bermula sejak Nabi Muhammad SAW menerima wahyu kenabian dan kerasulan baginda. Setelah baginda mendapat wahyu, baginda Nabi Muhammad SAW terus menyeru dan membimbing masyarakat supaya meninggalkan perbuatan keji yang bertentangan dengan ajaran Islam. Maka di sini bermulalah pendidikan Islam terhadap orang-orang Arab di Mekah. Antara pusat-pusat pendidikan yang pertama ialah di kediaman Rasulullah SAW sendiri, yang kedua di Darul Arqam, yang ketiga di masjid, yang keempat di As-Suffah dan yang kelima di Kutubun. Setelah Rasulullah SAW dilantik menjadi Rasul, golongan terawal yang dididik oleh Rasulullah SAW adalah di kalangan ahli keluarganya yang terdekat. Secara tidak langsung, rumah baginda dijadikan sebagai pusat pendidikan yang pertama. Antara ahli keluarga yang mula-mula mendapat pendidikan langsung daripada Rasulullah SAW ialah yang pertama daripada isteri baginda sendiri, iaitu Sayyidatina Khadijah binti Khuwailid. Yang kedua sepupunya, iaitu Sayyidina Ali bin Abi Talib. Yang ketiga anak angkat baginda, iaitu Zaid bin Harisah. Apabila turunnya wahyu surah Al-Hajj yang menyuruh Rasulullah SAW supaya berdakwah secara terbuka, maka Rasulullah SAW telah mengumpul semua penduduk Mekah di Bukit Safa. Di Bukit Safa inilah baginda SAW telah menyatakan tentang Islam. Dan sejak itu pengikut baginda semakin bertambah dan semakin ramai. Disebabkan ini, baginda SAW berpindah ke rumah Al-Arqam bin Abi Al-Arqam yang terkenal dengan nama Darul Al-Arqam untuk berdakwah. Di sinilah Nabi Muhammad SAW mengajar Al-Quran dan perkara-perkara lain yang berkaitan dengan Islam. Nabi Muhammad SAW juga merupakan guru pendidik yang terulung dalam sejarah Islam. Darul Al-Arqam ni ialah rumah kediaman Al-Arqam bin Abi Al-Arqam. Setelah bilangan pengikut Rasulullah SAW semakin bertambah, baginda memerlukan tempat yang lebih sesuai untuk meneruskan lagi pengajaran agama Islam. Jadi sebab itulah pusat pendidikan telah berpindah dari rumah kediaman Rasulullah kepada Darul Al-Arqam. Selepas perpindahan Nabi Muhammad SAW dan orang Islam ke Yasrib, iaitu Madinah, baginda SAW telah membina dua buah masjid, iaitu Masjid Quba dan Masjid Nabawi. Baginda menjadikan masjid sebagai pusat untuk menguruskan pelbagai hal ehwal umat Islam, termasuklah pendidikan. Masjid bukan sahaja tempat untuk solat, tetapi Rasulullah SAW juga telah jadikan masjid ini sebagai pusat untuk menyebarkan dakwah dan menyampaikan ilmu-ilmu Islam kepada para sahabat dan umat Islam. Tradisi menyampaikan ilmu di masjid ini diteruskan sehingga kini. Pusat pendidikan yang seterusnya ialah As-Suffah.
Okey, apa maksud as-sufah ni? As-sufah bermaksud ruang atau bangunan yang bersambung dengan masjid yang berperanan seperti sebuah sekolah dan menggunakan sistem pengajaran dan pembelajaran yang bersistematik. Okey, sebagai contoh, as-sufah dalam Masjid An-Nabawi digunakan sebagai tempat pengajian untuk majlis ilmu. Pusat pendidikan yang seterusnya iaitu kutubung. Okey, ditubuhkan oleh orang Arab untuk memberi pendidikan kepada kanak-kanak peringkat rendah. Okey, bagi tawanan perang yang terpelajar, mereka boleh dibebaskan tetapi dengan syarat. Mereka dikehendaki mengajar seramai 10 orang kanak-kanak Islam sehingga kanak-kanak tersebut boleh membaca dan menulis. Okey, awak ingat lagi tak ketika perang Badar, tawanan perang Badar, Rasulullah SAW telah memberi syarat untuk mereka membebaskan diri mereka. Mereka kena mengajar kanak-kanak Islam sehingga pandai membaca dan menulis. Okey, syarat tersebut adalah syarat yang telah ditetapkan oleh Rasulullah SAW. Okey, kita sebagai umat Islam diwajibkan untuk menuntut ilmu. Semakin banyak ilmu yang dipelajari, semakin luas pengetahuan kita. Okey, dengan ilmu akan dapat membuka pintu kebaikan dunia dan akhirat. Okey, sampai di sini dulu pembelajaran kita untuk kali ini. InsyaAllah kita akan berjumpa lagi tajuk yang akan datang. Okey, terima kasih semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.